Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita segala macam nikmat yang kalau kita nak hitung memang tak terhitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka justru itu kita hendaklah melahirkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik nafas kita, sedutan ataupun degup jantung kita, mengalirnya darah dalam tubuh badan kita. Maka setiap detik itulah kita kena syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di kesempatan ini saya mengambil sedikit masa untuk sedikit tazkirah, untuk mengingati di antara satu sama lain, terutama sekali mengingatkan diri saya sendiri, sebagaimana firman Allah taala, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan dengan memberi peringatan ini yang memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Jadi untuk slot ataupun untuk kali ini saya merujuk kepada kitab Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad yang ditulis ataupun disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana dalam satu bab saya metik suatu yang diriwayatkan daripada Hatim bin A'syam, yang mana Hatim bin A'syam ni dia kata, ma min sabahin illa wa yaqulu syaitanu li ma ta'akulu wa ma talbisu wa aina taskun fa aqulu akulul maut wa albasul kafan waskunul khabr fa yahrabu. Bagi Hatim ni dia cerita dia kata apa, tiada satu pagi pun berlalu, maknanya tiap-tiap pagi melainkan syaitan akan datang kepada dia. Syaitan akan datang kepadaku dan bertanya, apakah yang akan kamu makan, apakah yang akan kamu pakai, apakah dan di manakah kamu akan tinggal. Kemudian aku menjawab kepadanya, maknanya Hatim ni dia jawab kepada syaitan, aku akan memakan maut, aku akan memakai kafan, dan aku akan tinggal di kubur. Maka dengan jawapan itu syaitan pun lari. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berdasarkan apa yang kita ambil daripada kisah Hatim ni, bahawa Hatim ni dia cerita syaitan akan datang kepada dia. Syaitan akan datang, dan kita ambil kesimpulan pun maknanya syaitan tu dia akan datang kepada kita tiap-tiap pagi. Tiap-tiap pagi ni maknanya tiap-tiap hari kita nak memulakan satu kehidupan, kita nak memulakan kehidupan pada hari tersebut, syaitan dia datang mengganggu kita, mengganggu urusan kita, memalingkan kita, penumpuan kita, daripada penumpuan kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kelekaan yang bersifat dunia. Tengok soalan-soalan dia tanya. Yang pertama dia kata, dia tanya apa yang nak kamu makan. Dia nak tanya apa yang nak kamu makan. Jadi patutnya tanya pagi-pagi ni, nak mulakan satu kehidupan setelah Allah Ta'ala bagi ruh, bangun daripada tidur kan, Allah Ta'ala bagi ruh balik semula, nak mulalah dengan satu kehidupan dalam bentuk ibadat. Patutnya ni soalan ataupun
apa yang berlega pada kita, apa yang kita nak buat satu kebaikan. Ya, hari ni nak sedekah kepada siapa, berapa banyak. Hari ni nak pergi amal ma'ruf ke nahi mungkar ke ataupun sebagainya. Tapi ditanya apa nak makan, ya. Yang keduanya apa nak pakai apa pagi ni, nak mulakan kehidupan ni nak pakai apa, ya. Jadi tentulah ia bersifat nak nakkan pemakaian tersebut suatu yang dipakai yang menunjukkan kesombongan, yang menunjukkan satu sifat ria, nak nunjuk ataupun sesuatu yang lebih bersifat kata apa, menunjukkan tubuh badan supaya orang tengok dan orang memuji-muji akan kecantikan, bukan saja pakaiannya, kecantikan badannya. Dan yang ketiga ditanya pula mana nak tinggal, mana nak tinggal, tinggal kat hotel ke, aku nak diami hari ni tak nak keluar mana-mana, duduk rumah banglo aku yang hebat ke, ataupun sebagainya. Jadi ini soalan-soalan syaitan kepada di sini dia sebut, Hatim sebut dia lah kan, tapi dia nak maksudkan bagi keseluruhannya, maknanya kepada anak Adam ni, inilah soalan-soalan yang ditanya. Maka Hatim dia jawab, apa yang kamu nak makan hari ni? Maka Hatim kata, aku nak makan maut. Maknanya makananku pagi ni maut, ya. Bukan nak makan sedap-sedap, nak makan ikan bakar ke, nak mula dengan roti canai, cicah kari kambing ke, tak. Makananku pagi ni adalah maut. Kamu nak pakai apa pagi ni? Maka Hatim kata, aku nak pakai kain kapan je, ya. Pakai kain kapan je. Patutnya apa yang dikenaki oleh syaitan ni, tentulah aku nak pakai ini dengan satu pakaian yang menunjukkan kehebatanku. Gitulah, tapi Hatim kata, aku nak pakai kain kapan je, ya. Dan kamu nak tinggal kat mana hari ni? Kok lah nak tinggal hotel? Tak, aku nak tinggal kat kubur je. Jadi jawapan yang diberi oleh Hatim ni menyebabkan syaitan ni fras, feel gagal, kan tu ya lah. Maknanya tak boleh nak goda Hatim. Lalu dia pun pergi, dia belah macam tu je. Jadi kesimpulan kita nak ambil daripada, ataupun pengajaran daripada apa kisah daripada Hatim ni, maknanya syaitan dia akan selalu mengganggu kita. Tengok, ya, awal pagi dia dah datang dah buat kerja dia. Jadi syaitan ni dia okey apa? Dia buat kerja dia. Dia buat kerja dia sebagaimana dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat permohonan, surat permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, ya? Untuk apa? Perkara mengganggu anak cucu Adam, masukkan anak cucu Adam ni dalam neraka Allah Taala, maka lulus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syaitan ni dia buat kerja dia. Jadi kita tak ada peliknya. Yang peliknya kita yang tak buat kerja kita. Manusia ni dia tak buat kerja dia, ya. Dia tak buat kerja dia. Apa kerja dia? Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Jadi manusia ni dia tak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan dia tu adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan hal keadaan tersebut, dia membuka ruang, kepada syaitan untuk mengganggu, menggugat kita. Sedangkan manusia ni dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan dia janji dia buat, manusia dia janji dia leka. Apa janji dia? Dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tu dia janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya inna solat, semayangku, amal ibadatku, hidupku, matiku kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni dia buat, tapi tak kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun tak buat
bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana nak menunjuk-nunjuk, nak sesuatu habuan, nakkan satu pujian, nakkan satu yang bersifat keduniaan, maka dia telah membuka satu ruang, ya, untuk syaitan masuk dalam masuk dan menghasut dia, dan akhirnya dia leka dengan apa yang dia dapat tersebut. Sedangkan apa yang dia dapat tersebut dari segi kemewahan-kemewahan di dunia itu boleh membawa dia, kalau betul-betul dia kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi tak sebaliknya, dia jadi satu benda yang menyebabkan dia menjadi satu kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir bicara tazkirah kita yang ringkas pada kali ini, maka kita kena kuatkan dalam diri kita bahawa sebagai hamba Allah, maka kita kena kuatkan diri kita supaya dengan kekuatan tersebut, kekuatan dalaman tersebut, kita terhindar daripada godaan syaitan laknatullah, ya, yang mana seseorang itu tak boleh lari, ya, daripada digoda oleh syaitan laknatullah. Sebaliknya, kita kena menghadapinya, dan kita tak boleh menghadapinya secara fizikal. Tak boleh tengok badan punya besar, kan, hari-hari jogging, hari-hari naik basikal, hari-hari masuk gym, ya. Naik basikal 10 km, 20 km satu highway, ya. Surau masjid sebelah rumah tak boleh pergi. Boleh panjat gunung, ya. Gunung Kinabalu boleh panjat, segala macam gunung boleh panjat. Surau masjid itu 3 anak tangga tak boleh panjat, ya. Sebab kita tak boleh lawan dia dengan kekuatan fizikal, tetapi sebaliknya adalah kekuatan dalaman kita. Maka dengan sebab itulah kita kena banyak amal ibadat, banyakkan mendidik jiwa-jiwa kita dengan puasanya, dengan tilawatul Qurannya, dengan sedekahnya dan sebagainya. Maka itulah di antara makanan-makanan jiwa yang boleh menguatkan jiwa kita untuk menghadapi suatu bentuk yang ancaman-ancaman godaan yang kita tak boleh nampak, tetapi sebaliknya dia datang pada kita, dan itulah dia, kekuatan dalaman itulah yang akan menghadapinya. Jadi di akhir sekali, apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Jadi selagi mana hayat kita di kandung badan, ingat, rajin-rajinlah kita pergi ke surau, pergi ke masjid sebelum kita dibawa datang ke masjid atau surau. Rajin-rajinlah kita solat berjemaah sebelum jemaah itu menyolatkan kita. Rajin-rajinlah kita membaca Al-Quran sebelum Al-Quran itu dibaca kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahman